Kalau korang adalah fitness, mesti korang dah familiar kan dengan suplemen protein, terutamanya dengan raja segala suplemen protein, iaitu whey protein. Kalau nak suplemen protein yang murah, berkualiti, boleh dipercayai, ambillah whey protein, iaitu protein berasaskan susu. Tapi bila sebut je protein tumbuhan, ramai yang skeptikal, sangsi. Berkualiti ke protein tumbuhan ni? Boleh bina otot ke? Lepas tu, ada dengar orang cakap protein daripada soya ni tak bagus sebab dia boleh meningkatkan estrogen, seterusnya beri kesan sampingan seperti man boobs. Betul ke? Okey, hari ni kita akan tengok apa yang betul dan apa yang mitos tentang protein berasaskan tumbuhan ini. Okey, pertama sekali, ada protein ataupun amino acid yang badan kita hanya boleh dapati daripada pemakanan ataupun diet. Ini dipanggil sebagai essential amino acid dan ada 9. Kalau sesebuah makanan itu mengandungi kesemua 9 essential amino acid, ia dipanggil sebagai complete protein. Secara amnya, makanan berasaskan haiwan seperti ayam, daging, telur, susu, keju semua itu adalah complete protein. Walau bagaimanapun, untuk kebanyakan protein tumbuhan, dia tidak begitu lengkap. Contohnya, dia tinggi dengan 5 daripada 9 essential amino acid tersebut, manakala yang lain tu lebih rendah. Namun, tumbuhan yang berbeza akan mempunyai profil amino acid yang berbeza. Oleh sebab itu, kita boleh saja dapatkan protein yang lengkap andai kata kita gabungkan dua jenis protein tumbuhan yang berbeza. Contohnya, kalau kita campur biji rengkanu penuh dan juga kacang dal. Ini dinamakan sebagai complementary plant protein, di mana ia saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh sebab itu, klaim yang kata protein berasaskan tumbuhan ni tak lengkap adalah tidak betul. Kita boleh saja dapatkan protein yang lengkap daripada tumbuhan andai kata kita gabungkan pelbagai sumber protein tumbuhan. Selain daripada itu, ada juga segelintir tumbuhan yang secara semenjadi ada ke semua essential amino acid tersebut. Contohnya, soya, quinoa, chia seed. Okey, seterusnya, adakah protein tumbuhan ni secara lebih spesifik yang berasaskan soya boleh meningkatkan hormon estrogen kita? Untuk lelaki, hormon estrogen yang tinggi akan memberikan kesan sampingan seperti kurang nafsu, kurang kesuburan dan juga ada man boobs ataupun gyno. Mitos ini sebenarnya datang daripada info yang betul, iaitu soya mengandungi phytoestrogen. Seterusnya, phytoestrogen ni dalam badan kita akan bertindak untuk meningkatkan paras estrogen dan juga boleh mengurangkan paras testosteron. Ini adalah benda yang betul. Walau bagaimanapun, kesan dia adalah sangat sikit dan tidak signifikan. Ini pun telah dibuktikan oleh pelbagai kajian yang kukuh. Sebenarnya anda tak perlu risau pun, soya ini boleh efek hormon anda. Untuk mendapat efek yang ada kesan pun, ibarat anda perlu minum dalam 50 cawan air soya dalam sehari. Jadi, in reality, tidak signifikan pun kesan phytoestrogen ni kepada badan kita. Jadi, secara kesimpulan, protein berasaskan tumbuhan ni sebenarnya berkualiti je dan selamat. Malah, ada juga kajian yang membandingkan antara animal-based protein dan juga plant-based protein. Kedua-duanya memberikan kadar pembinaan otot yang sama. So, dari segi pembinaan otot, no problem, tak ada masalah. Jadi, apa kekurangannya? Basically, cost dia lah. Plant-based protein ni dia mahal sikit. Sebab, kenapa whey protein ni murah? Sebab dia sebenarnya bahan sampingan je daripada proses penghasilan keju. Okey, kita ambil susu segar, kita tambah enzim yang berketul tu adalah keju, manakala cecair bahan sampingan tu adalah whey. Sebab tu dia murah, dia bahan sampingan je. Manakala plant-based protein ni dia lazimnya mahal sikit lah. Yang murah pun adalah soya. Tapi bila kita ada suplemen yang ada campuran pelbagai sumber tumbuhan, itu yang dijadikan mahal sikit. Jadi sebenarnya orang yang sesuai ambil plant-based protein ni adalah individu yang sudah mengamalkan diet berasaskan tumbuhan seperti vegetarian dan juga vegan. Untuk mereka, ini je lah alternatif yang ada. Selain daripada itu, ada juga segelintir individu yang perut dia tak selesa bila ambil whey. Jadi mungkin protein berasaskan tumbuhan ni lebih sesuai. Alright, itu saja untuk video kali ini. Harap anda lebih memahami tentang protein berasaskan tumbuhan ini. Sebenarnya tak ada masalah pun, berkualiti dan selamat je untuk anda gunakan. Di depan saya ni adalah Pharma Solution Plant Protein Isolate. Mereka hantar produk ni kepada saya untuk tujuan review, tapi alang-alang itu saya buat video lah untuk educate ataupun didik anda tentang hakikat plant-based protein ini.